Sampai orang tua-tua dulu dia kata, kau kalau nak cari pemimpin yang ada 3 perkara: bobot, bibit, bebet. Bobot, bibit, bebet. Pertama sekali, bobot. Apa makna bobot? Bermutu. Pemimpin bukan sekadar kerjanya menyempurnakan tugas-tugas seremonial, bukan sekadar dijemput acara kerajaan. Pemimpin bukan kerja dia potong riben, potong belon, pukul gong, tarik langsir. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, diberikan beban berat, diberikan tanggungjawab, yang diikat janji dan sumpah, yang disimpan petua amanah, yang dikemukakan oleh rakyatnya, yang dimuliakan oleh kaumnya, yang didudukkan pada patutnya, yang ditegakkan pada layaknya, yang dikukuhkan dengan adatnya, yang ditinggikan dari orang banyak, yang didahulukan dari orang ramai, yang diutamakan dari orang biasa. Bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung. Yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua, tingginya menahan angin, rendahnya menahan lapar, cerdiknya penyambung lidah, beraninya pelapis dada, alimnya tempat berfatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat kita mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak, bijaknya tempat berguru, teladannya tempat meniru. Pemimpin kalau karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Itu kerja pemimpin. Bukan sekadar potong reben. Reben pengusi JKK pun boleh buat. Imam surau berhenti merasmikan. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia ada budiman dia. Pemimpin ni dia bertaring tapi tak mengekah, berkuku tapi tidak mencakar, berpengetahuan tidak membodohkan, berani tidak melesi, besar tidak melendan, bertaji tidak memupu. Ini pemimpin. Orang Melayu taruh piawaian dia. Yang kedua, pemimpin mesti bebet. Bebet ni kalau bahasa Jawa bebedan, penampilan. Pemimpin kena ada segak dia, ada cara berjalan dia. Pemimpin ni biarlah orang yang bertenaga, orang yang sihat. Patut awak YB awak melawat rakyat di hospital ni, rakyat pula melawat YB di hospital. Tak berapa betul. Ini contoh saja, contoh. Ini kita pula rombongan ke hospital melawat yang berhormat, tak boleh. Tapi yang berhormat kalau sakit jarang cerita ke orang, dia sakit seorang-seorang ni. Dia tak berani, takut pelihara kecil. Dia tak nak. Sakit macam mana boleh diam. Padahal demam tu, dia buat bodoh. YB besok jarang cerita dia sakit. Sebab orang tu dah ngira-ngira siapa nak mengganti YB tu dah kira lah. Tapi jaranglah berlaku kita melawat YB di hospital. Yang ketiga, pemimpin ni bibit. Bibit ni keturunan. Tuan-tuan, bukanlah kita nak menafikan orang yang baru nak up jadi pemimpin. Tak menafikan. Tapi keturunan ni ada peranan. Orang kalau keturunan dia keturunan memimpin, insya-Allah darah daging tu ada. Keturunan ni dia ada kena-mengena dengan watak perwatakan kita. Kat mana kita lahir, siapa mak bapak kita. Sebab acuan bulat takkan membentuk kuih 3 segi. Acuan bulat, kuih pun bulat. Pemimpin dia ada darah daging. 3 ta orang panggil, tahta, harta, wanita. Semua ada kaitan keturunan. Orang nikah ramai sebab keturunan dia nikah ramai. Biasanya dia tu ada darah daging. Orang kaya, keturunan dia biasa kaya-kaya. Tuan-tuan, kaya pun ada keturunan. Kita kalau tak pernah kaya, jangan usaha-usaha, belum tentu jadi kaya. Macam kawan-kawan kita masyarakat Cina. Orang Cina ni tuan-tuan, kenapa dia kaya? Keturunan dia kaya. Di Malaysia, keturunan Cina keluarga ada berapa? Tan Chan Chin, Kuan Guan Ho, Wee Wing Eng, Wong Kan Kim, Ling Ong Heng, Goh Gok Ko, Teo Cheong Chu. Itu family Cina. Dalam laporan, kita Melayu tak ramai family. Kita Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kelinci, Mendeling, Melangkabau, Garu, Johor Riau. Jawa pun pecah tak banyak lah. Jawa adalah pecah-pecah. Ono, Coroko, Doto, Sawalo, Podo, Joyongo. Adalah sikit-sikit Magellan, Banjumas, begitu sajalah. Bugis, Aga, Gareba, Memaling, Silaung, Bajaji, Badaceng, Muar, begitu saja. Tapi Cina dia banyak. Dan dia setiap keluarga kaya. Keluarga Lim paling kaya, 12.27 bilion. Aset keluarga Lim saja.
Kalau keluarga belah Lee 8.6 bilion. Dia ada majalah Forbes keluarkan keluarga-keluarga kaya di Malaysia. Kita kaya, pemimpin, semua ada kaitan dengan keluarga. Ni saya nak kongsi sejarah. 140 tahun dulu ada satu orang Johor kaya luar biasa. Dia ni punya kaya tuan-tuan, dia ada 60,000 pajakan tanah di Johor. 60,000 pajakan tanah di Johor. Dan dia tanam gambir semua. Dan dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar. Dan dia ada hotel di Singapura, dia panggil Raffles Hotel. Dia ni orang biasa, bukan raja. Namanya Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Orang Johor panggil Nong Chik. Dia ni kaya luar biasa. Berapa dia punya kekayaan? Dia punya kaya tuan-tuan, dia chop duit sendiri. Moyang kita dia chop duit? Tak ada. Dia punya kaya dia chop duit sendiri. Duit dia nama duit Constantinople Estate. Nilai dia 25 sen, 50 sen, $1 dan $2. Hampir 40 tahun duit ni diperkenankan untuk digunakan di Johor bermula tahun 1870 sampai 1917. Duit ni sah. Dan pada duit ni dia tak boleh beli, dia kena tukar di post office. Pada duit ni ada tulis Kukup nombor 85, 1 Mei 1878, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor, Constantinople Estate, pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Ini Nong Chik kaya betul. 140 tahun kemudian, muncul satu orang nama Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Siapa Zeti Akhtar Aziz? Dia ni cucu kepada Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf, belah mak dia. Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf anak saudara benar kepada Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Jadi bayangkan, moyang dia dulu chop duit, cicit dia sign duit. Gubernur bank negara kan sign duit. Moyang chop duit, cicit sign duit. Keturunan chop duit. Keturunan kita chicken chop pun tak kenal. Bayangkanlah. Sebab itu benda ni darah daging. Jadi pemimpin ni kalau orang tua-tua dulu, dia ada kaitan darah daging. Sebab itu kalau sistem kesultanan, semua darah daging. Cuma sebab kita demokrasi barat, dia open. Tapi sebenarnya open tak open, tuan-tuan tengok, dia berpusing di kalangan dia juga. Dulu bapak dia, lepas tu anak dia, tak pun anak saudara dia, tak cucu saudara dia, dia akan pusing. Pemerintahan ada kaitan darah daging. Dan kita insya-Allah tak berapa lama lagi akan adalah pesta memilih kepimpinan. Saya tak sebutlah perkataannya, akan diisytiharkan. Tapi wallahualam, pilihan raya ni tak ada orang tahu. Saya dengar dulu Datuk Seri Sami Belu, wartawan tanya dia, Datuk Seri, ini bila ini pilihan raya, bila Datuk Seri? Masih di menteri. Ini tak ada, saya tak ada tahu. Ini pilihan raya tak ada orang tahu. Perdana Menteri saja tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Punyalah rahsia. Ini tak ada orang tahu. Tuhan pun tak ada tahu. Ini Perdana Menteri saja tahu. Jangan tanya saya. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mendakwa memilih pemimpin ni urusan duniawi, tak ada kena-mengena dengan agama. Ni kita nak betulkan malam ni. Silap. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan dunia dan juga akhirat. Memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Islam tidak mengenal dikotomi. Islam tidak mengenal sekularisasi. Islam tidak pisahkan antara dunia dan akhirat. Termasuk dalam bab kau nak pilih pemimpin, ada kriteria. Sebab itu dalam Quran cerita pemimpin banyak. Kalimat imam, itu maknanya pemimpin, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Kalimat khalifah disebut dalam surah Baqarah ayat 30. Kalimat malik maknanya raja, sebut dalam surah Al-A'raf ayat 3. Kalimat amir ataupun ulil amri disebut dalam surah An-Nisa ayat 59. Kalimat sultan disebut dalam surah An-Nisa ayat 144. Sebab itu kepimpinan mustahak. Sehingga kan dalam Islam
pemimpin yang adil akan dibangkitkan sebelah dengan Nabi nanti. Pemimpin yang adil dapat payung khas di padang mahsyar. Maka pemimpin bukan benda kecil, benda besar. Sebab itu ulama dulu berdoa lepas sembahyang supaya dapat pemimpin adil. Imam Fudail bin Iyad, dia biasa berdoa minta dikurniakan pemimpin adil. Sampai orang tanya kepada dia, kenapa? Kata dia, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Saya kalau adalah doa mustajab, saya akan gunakan doa tu untuk pemimpin. Orang tanya dia, kaifa zalika ya Aba Ali? Kenapa ente doa untuk pemimpin? Kata dia, mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imam salahul ibad wal bilad. Kalau saya doa hanya untuk diri saya saja, maka doa tu bermanfaat untuk saya saja. Tapi kalau saya doa untuk pemimpin, pemimpin tu akan bermanfaat untuk rakyat dan negara saya, kata dia. Berapa orang kalangan kita doa dimintakan dapat pemimpin yang baik, tak ada orang. Biasa minta untuk diri dia sendiri, sihat, minta rezeki dan macam-macam.